الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم في نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus surau serta seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Ikhlas, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita ruang dan peluang untuk kita bertemu pada hari ini. Saya Muhammad Farhan Naim menggantikan Fadil Ustaz Zuhaili, yang mana Fadil Ustaz Zuhaili berangkat ke Mesir semalam. Kemarin dia berangkat ke Mesir. Jadi hari ini saya diminta untuk menggantikan beliau lah. Mungkin sebelum ni Ustaz Zuhaili bawa kitab kan. Jadi hari ini saya tidak berniat menyentuh kitab yang telah dibawa oleh Ustaz Zuhaili. InsyaAllah Ustaz Zuhaili akan sambung balik kat mana dia berhenti. Cuma hari ini saya nak mengajak teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berkongsi sedikit ilmu, pengetahuan yang ada. Kerana umur saya bukanlah jauh yang kita kata, mungkin banyak lagi pengalaman tuan-tuan lebih daripada saya, mungkin ilmu tuan-tuan lebih daripada saya. Jadi mungkin saya berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau hari ini Allah tak beri nikmat Islam dan iman, mungkin Pak Haji hari ini tak duduk kat sini. Mungkin hari ini duduk kat meja ni. Alhamdulillah. Mungkin hari ini tuan-tuan ada duduk dekat kuil, ada yang duduk dekat tokong. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat Islam dan iman. Kita duduk kat masjid, kita duduk kat surau. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, Allah tambahkan lagi satu nikmat yang besar kepada kita, iaitu nikmat cinta pula kepada iman. Kita nikmat cinta kepada iman. Kita cinta kepada iman ini bagi kita duduk kat rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok kawasan kita tuan-tuan, cukup banyak. Ada rumah flat, ada rumah teres. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih tuan-tuan yang ada kat sini, yang boleh kita katakan mungkin ribu-ribu orang yang ada dekat Taman Pikiran Putra Mai. Taman Putra Mai yang ada di Taman Putra Permai ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih yang ini, yang banyak ni je. Di kalangan beribu-ribu yang ada kat luar, banyak ni je ada Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka tuan-tuan perlulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut dalam surah yang saya bacakan tadi, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat ke-78, surah yang ke-22 ayat yang ke-78. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Dia telah memilih kamu di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita faham pada kita dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus menjurus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Mana kata Allah sebut agama ini satu agama yang mudah, tidaklah sempit. Agama ini satu agama yang mudah, yang bukannya susah. Agama ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memudahkan kita menjadi petunjuk, menjadi pemudah cara, menjadi satu jalan hidup kita.
Tak. Dan mana agama ini adalah agama yang sama dengan agama Nabi Ibrahim AS. Sebab itu dikatakan, ikutilah agama orang tuamu, iaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian, orang-orang Muslim, dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindung, maka dialah yang sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau baca ayat ini, jelas bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dulu lagi. Makna kata kita ni Muslim start daripada zaman Nabi Adam AS tu Islam. Jiran-jiran kita di sini ramai Melayu semua. India ada, campur-campur. India ada, Cina ada, Kristian ada. Tuan-tuan, agama yang paling tua mengikut buku sejarah kita, buku sejarah yang anak-anak tuan-tuan belajar, agama yang paling tua ialah agama Hindu. Sebab dalam buku sejarah ditulis agama Hindu itu agama Hindu. Yang kedua, buku sejarah kita tulis, dalam buku sejarah kita tulis agama yang ada hanya monoteisme, etis, menyembah roh, menyembah pokok-pokok kan, iaitu yang macam-macam Tuhan ada, Hercules, Zeus, macam-macam. Tapi tuan-tuan, kita perasan tak kat mana start agama monoteisme? Monoteisme ni yakni kita mentauhidkan Allah, Tuhan yang satu. Di mana start? Kalau buku sejarah kita, buku sejarah yang tuan-tuan mungkin sempat ambil ataupun anak-anak tuan-tuan sekarang belajar, buku sejarah itu tulis agama monoteisme yang pertama ialah agama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak agama tauhid satu, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah? Tak ada. Kalau kita baca buku sejarah, mana tak ada. Berapa rosaknya pemikiran anak-anak kita disebabkan buku ni, tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar bahawa buku beritahu bahawa agama sebelum ni tak ada agama monoteisme, tak ada agama mentauhidkan Allah, tak ada agama yang percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ni adalah Tuhan sekalian Adam. Sedangkan Allah sebut kat dalam ni, Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran. Makna kata Nabi Allah Adam AS diturunkan dengan mentauhidkan Allah. Nabi Allah Ibrahim AS diturunkan dengan nama agama Hanif, turut mentauhidkan Allah. Sedang Nabi Ibrahim AS hidup pada zaman Mesopotamia. Nabi Allah Musa AS hidup zaman sebelum lagi zaman Rasulullah. Tapi dalam buku tak ada tulis pun berkenaan dengan agama itu. Ada agama satu Tuhan, tak ada. Dan kita pula percaya agama Hindu merupakan agama paling tua dalam dunia. Masya Allah. Jelas disebut agama yang paling tua sebenarnya agama Islam. Cuma dulu kita tak panggil Islam. Tak. Nabi Ibrahim AS agamanya agama Hanif, agamanya Hanif, betul. Tapi masih lagi seorang Muslim, masih lagi seorang Muslim. Sebab tu dijelas sebut begini. Rasulullah SAW diutus, masa Rasul-Rasul diutus adalah menjadi saksi kepada kaum-kaumnya. Sama lah zaman kita, mana Rasulullah SAW dan Muhammad SAW merupakan saksi kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tunaikan salat, dirikan zakat, membayar zakat, dan terus berpegang kepada tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik pelindung dan sebaik penolong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita biasa dengar ayat yang kita sebut dalam kita menyimak surat yang telah disusun oleh Syahid Hasan Al-Banna, dia ada sebut satu, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita dah mengiktiraf, kita dah reda bahawa Islam ini adalah agama kita. Radina billahi rabba
Kita dah mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita, dan Islam adalah agama kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul kita yang kita ikut. Namun begitu, saya nak bawa tuan-tuan hari ini. Mungkin sebelum ni Ustaz Zuhaili bawa tajuk berat pada tuan-tuan. Tajuk apa Ustaz Zuhaili bawa? Fiqh politik. Ha? Ayat-ayat Quran. Ayat akam. Ayat akam. Ayat-ayat hukum. Okey. Saya nak bawa ringan je. Apa arti saya dalam Islam? Buku ni memang buku tulisan Al-Fadil Ustaz Fatih kan. Apa artinya saya dalam Islam? Memang buku ni nampak macam tak sepatutnya kita ni dah umur 30 tahun, 40 tahun belum nak belajar buku ni. Apa arti saya dalam Islam? Saya tak banyak pun nak bawa semua konten yang ada dalam buku. Cuma saya nak kaitkan sedikit beberapa perkara-perkara penting yang ada dalam buku. Disentuh berkenaan dengan saya sebagai Muslim dari sudut akidah. Itulah poin utama dalam buku ini. Saya juga nak berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala keadaan semasa anak muda kita sekarang. Saya sebelum terlibat dengan gabungan mahasiswa Islam Malaysia GAMIS, kita bertemu dengan mahasiswa, kita bertemu dengan anak muda di luar masyarakat pelandangan. Kita jumpa orang-orang yang masih lagi mempunyai masalah akidah yang cukup jelas kepada kita. Baik, kita juga menghadapi masalah yang sama dalam kita mengurus anak-anak kita. Bila kita tanya kepada anak-anak kita, atau anak-anak kita tanya kepada kita, apa itu Islam? Maka kita akan jawab, Islam itu yang pertama mestilah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua mestilah menunaikan solat 5 waktu. Yang ketiga, dia mestilah berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Cukup kita terangkan ini kepada anak. Tak kali kita melihat anak kita mengaku bahawa Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah betul dia sudah Islam? Kita tanya diri kita sendiri juga, bila agak kita Islam? Tuan-tuan agak jawab, bila agak kita Islam? Kita Islam masa bila? Masa kecil, masa lahir. Ayah kita lawakan azan kat kita Islam. Dalam perut lagi, Masya Allah, ibu kita kata dalam perut lagi kita dah Islam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kita semua, memang Allah ciptakan kita, dan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang dalam tu lagi. Persoalan kita, bila kita keluar dari dalam perut tu, bila kita Islam? Kita nak cakap kita ni Islam, betul-betul Islam, masa kita, ayah kita melakukan azan dan telinga kita, betul ke kita Islam semua? Ataupun kita nak kata kita ni Islam masa kita dah memayis, dah boleh tentukan yang buruk dengan yang baik? Atau kita nak kata kita ni Islam bila mana kita dah balik, dah balik Islam? Berapa ramai orang Islam yang duduk dekat akhlak? Baru-baru tuan-tuan dengar isu yang terdekat di Puchong, di Mainz, penganjuran konsert TERS. Maklum isu. Sepatutnya ada satu konsert yang dianjurkan. Salah seorang daripada penganjur ialah Heineken. Heineken ni biasa bang, kilang Arab, syarikat Arab. Dia adalah salah satu daripada penganjur konsep TERS. Jadi YB sedang YB Nur Hadi membuat bantahan, hantar surat kepada polis dan juga PST untuk menyekat program TERS ni. Akhirnya beberapa orang tak puas hati, antaranya orang Cina, orang DAP semua tak puas hati. Tak semualah kan, tapi ada beberapa orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab bantahan ini sepatutnya tak boleh dilakukan. Mereka kata ini hak kita duduk dalam Malaysia. Persoalan kenapa kita bantah?
Apa yang berlaku di Bukit Jalil tahun lepas? Kita ingat lagi peristiwa Fiji Music Asia, 6 orang meninggal. 6 orang meninggal. Kita takut. Yang kita ingat yang meninggal tu bukannya orang Cina. Yang meninggal tu orang Melayu, anak Melayu kita, orang Islam. Adakah mereka Islam? Islam insya-Allah, tapi tak tahu lah macam mana. Jadi adakah mereka yang kita katakan yang pergi naik kelas ramai-ramai? Kita kalau kita tengok cerita Melayu pun memang cerita naik kelas tu macam dia satu kewajipan lah. Tengok cerita Gerak Khas pun ada cerita naik kelas. KL Gangster pun ada naik kelas juga. Cerita Melayu sekarang kebanyakan mesti ada cerita ada naik kelas. Seorang macam orang Melayu ni suka pergi naik kelas. Kalau kita sebut begitu, maknanya orang Islam pun suka pergi naik kelas. Masya Allah, na'udzubillah. Tapi kita nak kata inilah ancaman kita sekarang. Jadi bila kita Islam sebenarnya? Itu soalannya. Kita ni Islam bila mana kita mengamalkan Islam. Bila mana kita ni mengaku di lidah, kita sebut dalam lidah kita, kita buat pada perbuatan kita, dan kita meyakini pada hati kita, iktikad kita, beriman kita, maka itulah, masa itulah kita dah Islam. Bila kita dengar bunyi hayya salat, kita solat, baru kita Islam. Bila kita tahu sampai bulan Ramadan, kita puasa. Bila tahu perlunya membayar zakat, kita bayar. Islam kita, hati kita tetap dengan prinsip kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam ini dia ada ciri-ciri ini. Yang ciri-ciri ini tuan-tuan kena sampaikan kepada anak-anak tuan-tuan, kena sampaikan kepada jiran-jiran tuan-tuan. Tuan-tuan balik daripada haji, balik daripada umrah, kita rasa Masya Allah, Alhamdulillah, selamat dah dapat laksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, panggil dah haji tahun ni. Tapi tuan-tuan, jiran kita Cina sebelah India, dia orang tak tahu pun tentang Islam. Agak-agaknya ini kita nak sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba sepatutnya dimasukkan ke syurga. Mereka ini yang menarik kita daripada kita masuk syurga. Mereka ini yang menarik kita daripada syurga Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita tak tahu macam mana kita nak sampaikan Islam kepada mereka. Betul tuan-tuan, kadang-kadang kita menghadapi masalah ni, anak pula kena duduk kat KL, kita masing-masing buat hal masing-masing, sudah susah untuk kita sampaikan. Tapi paling kurang kita buat sakti untuk pastikan mereka faham tentang Islam. Bila ada rakan sekerja kita cerita, tanya tentang Islam kepada kita, Acong tanya kita, ataupun seorang Kristian tanya kita, James contoh, tanya kita, you sembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, you sembah Allah, dan I pun sembah Allah, mesti mengaku ada Allah, betul? Jadi kita kata, you sembah Allah, I sembah Allah. So apa masalah kita? Kita semua sama-sama sembah Allah. You ada Quran, saya ada Bible. So apa masalah kita? Sama-sama ada kitab. You ada Rasul, saya ada Rasul. You percaya Jesus, you percaya Isa, I percaya Jesus, Isa sama. Macam mana kita nak terangkan sifat Rabbaniyah? Salah satu daripada ciri-ciri Islam yang Rabbaniyah, menerangkan kepada golongan-golongan ini. Golongan-golongan sekarang anak muda kita banyak diberi masalah dengan serangan pemikiran. Golongan-golongan yang tidak beragama, golongan etis, datang jumpa kita. Macam mana kita nak terangkan kepada mereka? Anak-anak kita yang kecil-kecil ni, mereka terdedah dengan sebab mereka ni generasi sebut generasi alfa. Salah saya betulkan, generasi yang mana menggunakan Google, Ustaz Google sebagai rujukan utama. Anak-anak kita tak suka datang kuliah. Kalau nak kuliah pun di Google, internet kan, type yang Ustaz Azhar keluar. Alhamdulillah. Kalau tak type Ustaz Azhar, kalau dia main type kan, keluar pula satu portal, dia baca pula. Betul juga, dia baca betul, kata dia Syiah. Allah. Sebab
Mereka terlalu terdedah dengan maklumat, tetapi tidak terdedah dengan ilmu. Mereka terdedah dengan maklumat, tetapi mereka tidak menapis maklumat-maklumat. Siapa nak tapis maklumat-maklumat ini? Kalau bukan mak ayah. Ini serangan-serangan yang kena kepada anak-anak kita. Kalau kita masuk dalam Indonesia punya lawan buat, mereka juga mengakui bahawa mereka juga menyebut Tuhan itu Allah. Malaysia mungkin tak sebut Tuhan itu Allah, tapi kalau Indonesia, Google Malaysia dengan Indonesia bahasa lebih kurang. Google keluar juga nanti kata Allah. Anak kita baca, oh rupanya Allah tu sama dengan Allah yang dipercayai oleh kaum Kristian. Sudah agama Kristian. Tak berat kita. Allah tu sama juga macam yang dibahaskan oleh kaum-kaum dan oleh golongan Syiah. Berat anak kita tu. Ini adalah ancaman kita. Bagaimana kita nak terangkan kepada anak-anak kita sifat Rabbani, sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pencipta, pentadbir dan penguasa alam. Bagaimana kita nak terangkan sebenarnya mereka yang anak-anak kita tanya, Hindu, Kristian, Cina, Buddha, adakah mereka ini tak masuk syurga? Sedangkan mereka buat baik. Sudah, kita nak terangkan kepada mereka. Satu ketika sahabat saya disebut berkenaan dengan Islam ini sama je dengan agama lain. Kita menyembah Tuhan yang sama. Dia kata ini, kita menyembah Tuhan yang sama. Ibaratnya sungai-sungai. Ibarat sungai. Tuan-tuan biasa tengok sungai. Sungai last lagi ibarat tuan-tuan. Sungai last kali pergi ke lautan. Sungai last kali dia akan pergi menghubung ke laut. Betul. Jadi tuan-tuan, sama lah dengan agama. Agama ni banyak-banyak ni dunia je. Dia akan pergi ke laut. Ke laut tu maknanya Tuhan yang sama. Agama yang banyak-banyak tadi sebenarnya dia akan pergi satu Tuhan yang sama. Boleh terima pandangan ni? Hati-hati dia kan. Anak-anak kita mungkin boleh terima. Dia mungkin boleh menerima benda ni. Tak ada masalah. Sebab semua sembah Tuhan, semua membawa kebaikan. Ancaman pluralism sekarang semakin kuat. Semua agama sama. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi, tak ada yang lain tinggi daripada dia. Macam mana pula kita nak sambungkan dengan agama-agama lain? Ini ajaran kita. Anak-anak kita bergaul dengan semua orang agama lain, Hindu, Buddha, Kristian. Bagaimana kita nak pastikan jaga solid anak-anak kita dalam keadaan mereka beragama Islam dengan Islam fikir yang jelas. Nak terangkan sifat uluhiyah, sifat rububiyah Islam itu sendiri, menerangkan kegunaan asma wa sifat kita. Zaman dulu anak ayah kita besarkan kita, suruh kita hafal lagu asma husna kan. Nas'aluka ya man huwallahu allazi kan. Siapa yang dapat apa dapat duit, dapat belanja makan. Waktu ayah kita buat dulu lagi kita. Sekarang ni anak-anak kita mana? Hafal asma husna. Kadang-kadang mereka lebih hafal lagu-lagu yang ada. Awak kat mana, awak kat mana. Lagu ni je lah. Kita nak minta lagu sebut 25 Rasul, tak pas. Ini ancaman kita sekarang. Nak terangkan sifat Islam ini macam mana pada anak kita. Tak cukup dengan kita kata mereka ini Islam, bila mereka mengucap. Mereka kena faham kenapa mereka duduk dalam Islam. Seperti yang kita juga kena faham kenapa kita duduk dalam Islam. Islam ini sifatnya, ciri Islam ini yang pertama istilah Rabbani. Ciri Islam yang pertama Rabbani, iaitu Islam ini bercirikan dengan ketuhanan. Bila sebut Rabbaniyah, kita pecah kepada tiga tadi: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah maknanya kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan yang kita layak sembah, Tuhan yang menguasai alam. Rububiyah, kita percaya bahawa ada Tuhan yang mencipta alam. Asma wa sifat, kita percaya bahawa Allah ini ada nama-namanya dan juga ada sifat-sifat. Kan? Mungkin tuan-tuan kita lagi faham, lagi fakir dalam bab ini, sebab mereka mungkin
pernah mengaji pondok sebagai. Saya buat sedikit kongsian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terangkan sifat-sifat Rabbaniyah kepada anak kita. Yang kedua, nak terangkan sifat-sifat syumuliyah kepada anak kita. Nak terangkan sifat syumuliyah Islam ini kepada rakan sekerja kita. Ada mungkin rakan-rakan kerja kita juga wah-wah je, lelaki perempuan bertepuk tanpa selamba je. Mungkin zaman tuan-tuan macam tak tahu lain, tapi zaman sekarang ni orang tak rasa bimbang. Bertepuk bertampar tu rasa macam tak ada apa-apa. Bersentuhan pun tak ada rasa apa. Lelaki perempuan tak rasa apa. Jadi kita nak terangkan kenapa Islam melarang, kenapa Islam begini, apa kelebihan Islam. Kita nak terangkan Islam ini apa. Ciri Islam yang kedua, Islam ini bersifat dengan syumuliyah. Syumuliyah apa tuan-tuan? Sempurna, sempurna. Islam ini bersifat dengan kesempurnaan. Kesempurnaan Islam ini yang membezakan agama Islam dengan agama yang lain. Tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan, agama apa yang menceritakan perkara sekecil-kecil perkara sampai sebesar perkara, bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Agama apa yang terangkan macam ni? Anak-anak kita bangun tidur, dia ajar doa. Yang betul pasti baca doa. Apa doa bangun tidur itu? Tanya anak dia. Balik dia tanya, doa bangun tidur apa? Kalau disebut Allahumma barik lana fima razaqtana, macam masa depan. Tak. Macam mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Daripada dia bangun tidur tadi sampai dia tidur balik, dia tidur balik tu, dia masih lagi sebut dengan nama kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahi ahya wa amut. Mana jelas anak kita cukup faham. Daripada sebelum tidur, daripada dia tidur, bangun tidur sampai dia tidur balik, Islam mengajar dia. Nak baca buku apa? Bangun tidur, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, masuk tandas baca doa, pakai baju baca doa, tengok cermin baca doa, apa lagi? Naik kenderaan baca doa, nak belajar baca doa. Semua Islam ajar. Nak makan baca doa. Boleh tuan-tuan? Kalau kita fikir, logik kita fikirlah, kita baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita nak makan, apa kena mengena dengan ayat yang terakhir? Dulu kita masa kecil-kecil kita duk baca doa sekali dengan maksud dia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang kami makan dari rezeki-Mu dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Kalau orang muda sekarang dah tak baca gitu kan. Memang tak baca, kalau baca gitu nampak pelik kan. Tapi kita kata, berapa ramai orang yang baca doa tak faham maksud pun. Itu tak apa lagi. Cuma kita rasa nak pelik. Kenapa dalam doa makan kita makan Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah apa yang kami makan dari rezeki-Mu. Okey, cukuplah. Dan jauhilah kami daripada siksa api neraka. Wa qina azabannar. Kenapa ada perkataan begini pula dalam doa makan? Makan-makanlah, neraka lah. Kenapa pula ada begini? Nak terangkan kepada kita, Islam ini cantik, indahnya Islam. Rezeki ini milik Allah. Allah turunkan rezeki melalui mak ayah yang cari. Mak ayah cari rezeki, penat-penat letih-letih cari rezeki. Rezeki ini datang daripada sumber yang halal. Rezeki ini datang daripada sumber yang halal. Barakatuh halalan thayyibah, yakni menyebabkan kita boleh masuk syurga, terhindar daripada siksa api neraka. Sebab sumber makanan yang baik, sumber rezeki yang halal, makanan yang tetap tu makanan yang halal. Kalau sumber rezeki yang halal, tak ada makanan yang haram, tak ada kan? Ada sumber rezeki yang halal, kerja siang malam, ikutan pukul 8 masuk, pukul 3, pukul 5 balik setiap bulan, gaji sumber dah halal, tiba-tiba beli haram, tak jadi. Jadi kita kata sumber yang halal, rezeki yang halal, makanan yang halal menyebabkan kita masuk syurga, terhindar daripada api neraka. Nak terangkan kepada anak kita gitu, Islam ini indah.
ciri Islam itu syumul, daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Al-Mawardi sebut tugas khalifah ini adalah al-hirasatu fiddin wa siyasatu dunyawi, iaitu kita mengganti Rasulullah dalam urusan mentadbir agama, memelihara agama dan mentadbir dengannya, pelihara agama, jaga agama Islam dan mentadbir dengan agama. Makna kata sebesar-besar perkara tadi, sekecil-kecil perkara masuk tandas sekecil perkara sampai sebesar perkara, iaitu mentadbir dunia. Sebesar perkara apa lagi besar daripada mentadbir dunia? Mentadbir dunia mestilah dengan agama. Ada takbir dunia juga dengan agama. Makna Islam ini daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara, syumulnya Islam. Kita tak boleh nak terima satu tolak satu. Kita tak boleh terima munakahat kan? Ada kaum muslimin terima munakahat, suka kahwin empat, tapi tolak sistem hudud. Hudud dalam perundangan dalam Islam. Tak boleh gitu. Kita tak boleh terima satu perkara, kita tolak satu perkara dalam Islam. Islam ini sifat dia syumul, semua ada. Kita terima banking, perbankan Islam, kita terima perbankan Islam, tetapi kita menolak sudut dakwah kepada non-Muslim. Tak boleh gitu tuan-tuan. Sekarang banyak pemikiran boleh. Saya terima perbankan Islam, tapi saya tak nak pakai tudung. Ada perempuan begini, tak nak pakai tudung. Sebab apa? Sebab dia kata zaman Rasulullah memang ada orang pakai tudung tu, bukan sebab tu macam-macam. Alasannya zaman Rasulullah SAW tak cukup kain macam-macam. Alasan-alasan dia yang keluar kan. Rasulullah SAW bagi harta tak sama zaman yang dulu. Perempuan tak boleh kerja macam mana perempuan sekarang. Jadi harta dalam Al-Quran ayat surah An-Nisa tu tak menepati keadaan semasa kita. Ayat berat keadaan itu. Ini adalah ancaman kita. Kesyumulan Islam ini perlu kita jaga dan perlu kita sampaikan kepada anak kita. Kenapa Islam itu syumul? Apa beza agama kita dengan agama yang lain? Kita kena terangkan juga pada diri kita. Jadi tuan-tuan, baru kita sebut Islam ini adalah satu agama yang lengkap semua sudut. Islam ini juga dia adalah agama wakiliyah. Wakil bermaksud keadaan, mengikut keadaan kita. Islam keadaan di Malaysia sama dengan Islam yang berlaku pada zaman Rasulullah. Tak ada zaman Rasulullah SAW buat perkara yang baru, buat perkara yang lain daripada zaman sekarang. Sama. Zaman Rasulullah SAW bawa Islam, mereka membawa Islam dalam keadaan, kita katakan mereka berjuang. Mereka zaman Rasulullah kena bayar zakat. Mereka zaman Rasulullah kena tunaikan puasa. Zaman Rasulullah kena buat solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Sama dengan zaman sekarang. Tak ada perubahan. Sama juga Islam di sini dengan Islam di Somalia. Tak ada perubahan. Islam di Malaysia sama dengan Islam di Senegal. Tak ada perbezaan Islam. Mengikut keadaan dan mengikut tempat dan masa sama. Tak ada perubahan Islam. Islam itu tetap dengan Islam sama. Tiada perubahan dalam Islam. Cuma dia mengikut keadaan. Sebab tu kita ada mazhab yang berbeza-beza. Mazhab ni pula, mereka bukannya suka-suka buat, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mazhab ni pula dia berpegang kepada fiqh, hukum-hukum ibadah. Fiqh mazhab Syafi'i beza dengan fiqh mazhab Maliki. Beza sikit daripada fiqh mazhab Hambali. Cuma ini adalah satu sudut fiqh ibadah. Itu je. Tapi Islam itu Islam yang sama. Pelaksanaan yang sama. Islam ini juga dia bersifat dengan alamiyah. Alamiyah ini maksudnya sejagat, universal. Islam ini bersifat dengan universal.
Islam ini milik orang-orang Pakistan, Islam ini milik orang-orang Bangladesh, Islam ini milik orang Indonesia, Islam yang sama juga orang Malaysia, Islam yang sama juga dengan Arab. Tak ada beza. Dia tidak ada membeza-bezakan. Kita tak boleh cakap kita Melayu, kita Islam. Orang Cina yang masuk Islam, Anwar Zaid, Nicholas Tan, siapa? Orang Hindu yang masuk Islam, orang India masuk Islam, Syakir Rashad. Kalau macam tu, Dr. Zakir Naik, adakah dia bukan Islam? India yang Islam, Dr. Zakir Naik. Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat. Kalau dia masuk Malaysia ni, memang pendek-pendek terkut dia, Syekh Ahmad Didat. Sebab orang ni fakir dalam bidang agama dan menerangkan. Okey. Dia berhenti seketika ya. Tuan-tuan, insyaAllah kita sama sikit tuan-tuan. Tadi saya berhenti berkenaan Islam ini bersifat dengan alamin. Ada Islam ini bersifat dengan sejagat, Islam ini bersifat dengan universal. Kita tak boleh nak cakap hanya Islam itu kalau Melayu miliknya. Kita tak boleh sebut Islam ini milik orang Melayu je. Kita tak boleh nak cakap Melayu sepakat. Bila Melayu sepakat, Islam akan tertegak. Kita tak boleh cakap begitu. Sebab semua adalah bila mana kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak kisahlah kita di India, tak kisahlah kita di Kazan, Banjar, Johor atau apa sahaja sekalipun, bila kita bersepakat, Islam ini akan berdaulat, Islam ini akan tertegak. Begitulah. Dan yang apa lagi kita sebut berkenaan dengan sifat Islam. Islam ini bersifat dengan inqilabiyah. Islam ini bersifat dengan inqilabiyah, maksudnya Islam ini berdiri di atas keruntuhan jahiliah. Kita tidak boleh buat satu perkara maksiat dalam masa sama kita buat satu perkara yang baik. Contoh, hari ini saya datang ke surau ni, saya cakap tuan-tuan, alhamdulillah saya syukur tuan-tuan, hari ini kita dapat kuliah. Saya rasa saya nak belanja tuan-tuan minum. Saya hari ini datang di luar, saya sediakan air yang saya baru beli di Kerajaan. Hari ini ada kawanan murah, Jolly Shady. Jadi tuan-tuan dah ambil. Tak pun saya kata hari ini ada saya bawa Tiger beer di luar. Jadi tuan-tuan boleh minumlah tuan-tuan. Saya rasa syukurlah kerana surau panggil saya ni, saya bawa air siap-siap Tiger beer di luar. Jangan lupa baca bismillah sebelum minum ni. Boleh tuan-tuan? Tak ada salah. Tiger beer ni haram, Jolly Shady ni haram. Kita tak boleh nak kata hari ni kita kata okey, hari ni kita pergi naik club, joget-joget dah ada joget-joget. Oh, dan sekejap saya nak berhenti solat isyak sekejap, nanti saya datang sama balik joget kat naik club. Boleh tak itu? Boleh tak tuan? Kita tak boleh nak buat satu perkara maksiat dalam masa yang sama. Kita nak buat perkara baik. Islam ini berdiri di atas keruntuhan jahiliah. Kita tak boleh bina Islam sama-sama. Hari ni kita punya tempat ni kat Dataran Merdeka. Hari ni kita buat kat Dataran Merdeka, kita buat konsert apa? Hari ni kita buat Malaysia berselawat. Contoh, hari ni kita buat Dataran Merdeka berselawat. Kita memanggil lah syair Zuhari nurul mu'ayyad fi zuhuri Nabi Ahmad. Semangat kita ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Semua Allah semangat Dan kurban kita buat konsert. Inul Tarasista, Gelek Brudi. Tak pun kita panggil artis-artis luar negara buat konsert dekat dalam mereka. Mana boleh gitu. Minggu ni kita buat baik, minggu depan kita buat tak baik pula. Minggu setelah buat baik pula, kita tak buat tak baik pula. Islam tak boleh begitu. Islam tak boleh dibayangkan begitu keadaan. Sebab tu kita buat tentangan ni, shooters ni kita buat bantahan dalam isu konsert tersebut. Sebab dia merosakkan agenda, dia merosakkan pemikiran.
merosakkan pemikiran anak muda, merosakkan pemikiran orang kata pemimpin masa depan dunia dengan hiburan hedonisme. Sebab tu kita kata Islam ini bersifat dengan inkilabiyah. Dia berdiri di atas keruntuhan jahiliyah. Kita tak boleh buat satu perkara maksiat, satu perkara haram, dalam masa itu kita buat satu perkara halal. Hari ini kita buat puasa jam heboh, lepas tu malam pada 11 siang kita buat al-qiyah. Oh cantik bunyi kan. 11 siang kita buat al-qiyah, belah malam kita buat puasa. Lelaki perempuan duduk sekali. Itu salah. Itu yang kita harapkan masalah. Islam ini juga dia bersifat dan sahabat pemurna. Ini kita nak terang kepada anak kita. Kita nak pergi balik kampung cuti. Tuan-tuan sekarang cuti sampai hari Isnin. Cuti sampai hari Isnin panjang cuti. Tiba-tiba ayah kata nak balik kampung. Balik mana Pak? Balik Perak. Kita balik Perak, semangat nak balik Perak. Besok pagi tu naik pergi jalan-jalan dulu. Sampai kat kampung nak dekat waktu asar. Kita nak balik hari Isnin. Jadi kita buat solat 2 rakaat. Solat qasar 2 rakaat, gabung pula dengan 2 rakaat, kemudian solat qasar, zuhur, qasar, asar. Ini pun jadi jamak. Nak terang pada anak kita konsep Islam ini wajib untuk menunaikan solat. Wajib ini disebut prinsip yang tegas, sahabat tegas pada prinsip, muruna, dia anjal pada pelaksanaan. Ini nak terangkan anak kita ni. Ni raya nanti, raya nanti balik kampung jauh, tinggal dekat Perlis, kampung dekat contoh ni, tinggal dekat Perlis, kampung dekat Terengganu, jauh pula dia nak pergi. Tiba-tiba dalam tengah jalan tu dah tak boleh tahan, genting, panas, jam tu, berbuka puasa. Nak terangkan ke anak kita sifat muruna ni, sifat anjal dia tetap. Sifat sahabat tu tetap pada prinsip. Mereka kena puasa nanti kena ganti. Tapi disebabkan dia orang musafir, kalau dia berbuka sebab musafir tadi. Ini cerita cantik di Islam, tetap pada prinsip, tapi masih lagi anjal pada pelaksanaan. Terangkan pada anak kita. Barulah kita boleh katakan Islam ini kita dah terang kepada anak kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tak habis lagi kat situ tuan-tuan, masa dia yang habis. Tapi itu tak habis lagi. Sebab kita dah sebut sikit lagi tuan-tuan. Baru kita kata okey, alhamdulillah dia faham, dia buat solat, dia tunaikan solat. Hari ini akan takbir Allahu Akbar. Anak umur 20 tahun, tinggal di universiti. Kajian kita buat, kita sembang-sembang dengan anak muda sana. Kebanyakannya, bukan semualah, tak semualah, tetapi ada segelintir baca Fatihah tak tahu masuk Fatihah, umur dah 20 tahun. Solat, kalau kita ambil lah, kalau kita ambil dia punya bacaan, kita kira, kalau kita anggap dia tunaikan solat, kita anggap pada permulaan dia balik umur 12 tahun, kita kira begitulah, saya kira 8 tahun solat, tak faham maksud solat. Anak-anak sekarang tak apa, alhamdulillah, lagu macam-macam ni. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Budak-budak boleh tu yang umur 20 tahun tu tak tahu maksud Al-Fatihah dalam solat, tak tahu tuan-tuan, maksud Fatihah tak tahu. Dah 20 tahun solat, tak tahu maksud Fatihah. Tapi kalau kita zikir kat depan, Masya Allah, dia ni duduk kat depan sekali. Kalau kita kata kiamulan boleh, insyaAllah pukul 5 pagi dia datang turun dengan penuh semangat, sebut Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai nangis-nangis. Dan kita tanya, kita jumpa habis solat, saya rasa syahdu lah bila ustaz bacakan zikir tadi. Cuma saya ni orang yang baru nak bertaubat. Astaghfirullahalazim ni maksudnya apa ya ustaz? Dia tanya. Dia kawan dia berpakai kopiah Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim maksudnya apa ya? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ni maksudnya apa? Astaghfirullahalazim.
Maksud kali ketiga tadi astagfirullahalazim, maksudnya bila saya tak faham astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, boleh buka Google lah. Saya pun tak pasti juga astagfirullahalazim maksudnya habis lah. Umur 20 tahun zikir sampai nangis-nangis astagfirullahalazim, baca setiap kali solat. Lepas solat baca 3 kali sehari baru. Mana kata kita solat astagfirullahalazim baca 15 kali, tapi tak pernah maksud, tak faham maksud 15 kali baca sehari. Umur dah 20 tahun, masuk astagfirullahalazim tak lepas juga, masuk Al-Fatihah tak lepas juga. Jadi macam mana kita nak sebut rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua, anak-anak kita faham solat. Rukun Islam yang kedua menunaikan solat. Bagaimana anak-anak kita faham solat ini tak cukup dia tunaikan solat, dia kena faham kenapa dia solat. Dia kena faham semua benda yang dibuat dalam solat. Masa bila dia nak angkat takbir, Allahu Akbar, hati dia dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak beritahu ke anak kita. Tak cukup, anak kita memang betul mereka ni budak-budak lagi, okay. Tapi mereka yang start daripada sekolah menengah ni, kita kena kawan dengan mereka. Saya belajar pembangunan manusia dan pengurusan. Umur dia orang ni, umur 12 tahun, dia orang dah start ada sifat nak melawan dengan kita. Jadi kita kena rapat dengan dia, buat kawan dengan dia. Dan kita kena ingatkan dia apa yang dia orang dapat dalam solat. Kita kena sebut satu persatu agar mereka merasakan mereka solat ini betul-betul solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat rasakan, paling kurang mereka faham apa yang mereka buat. Mungkin hati mereka tak ada rasa khusyuk betul. Hati kita pun susah ada rasa khusyuk betul kan? Bukan susah. Tapi bila kita try untuk faham solat, insya-Allah hati kita pun cuba dapat rasa khusyuk. Walaupun susah nak dapat, betul kan? Memang susah nak dapat rasa khusyuk. Paling kurang kita dapat cuba usaha untuk dapat ke arah. Pasti akan ganggu. Syaitan mewajib ganggu kita. Jadi kita kata paling kurang anak-anak kita dapat, dia faham. Umur dan 12 tahun dah faham maksud Al-Fatihah, dah faham maksud doa iftitah, dah faham sujud, dah faham rukuk, dah faham tahiyat. Barulah kita pun rasa Masya Allah, Alhamdulillah anak mungkin. Dan kita pula sampaikan kepada sahabat kita pula, kita solat jangan main-main. Solat ni berapa ramai orang yang meringan-ringankan solat. Walaupun kita kata agama Islam ni ringan, tapi bukan maksud mereka meringan-ringankan agama. Itu kita nak terangkan kepada orang kita, sahabat-sahabat kita, yang kalau kita minta solat zuhur, dia akan buat jamak sekali dengan asar. Solat zuhur pukul 21.20, dia solat pukul 4.20. Sebab asar masuk 4.30. Dan habis solat asar, dan habis solat zuhur dan asar masuk sekali. Lepas solat zuhur, lepas solat asar, habis itu. Masuk maghrib buatnya gitu, pukul 8.20 sikit baru nak buat solat maghrib. Sebab lepas habis solat maghrib terus masuk ke solat isyak. Kalau macam itu cara kita meringankan solat. Solat dia ringan, tapi bukan cara itu kita ringan-ringankan dia. Kita kena terangkan kepada anak kita macam mana konsep ringan solat. Ringan solat ni berapa minit solat? Ada sampai setengah jam. Tak dapat bukan. Setengah jam ni memang dapat sekali je. Waktu bulan Ramadan itu ke setengah jam atau sejam. Sejam lebih kan. Buat banyak sangat rakaat ni. Jadi kita nak terangkan kepada anak-anak kita betul. Ringan je solat, berapa minit kita solat. Berapa minit solat. Jangan berat-beratkan solat. Ringan je solat. Kita nak terangkan kepada anak kita. Ringan je solat, tapi bukan untuk kita ringan-ringankan solat. Kita nak terangkan kepada anak kita. Begitu juga dengan puasa, kita nak terangkan. Kita nak terangkan dengan zakat, nak terangkan dengan haji. Ini peranan-peranan penting kita. Sebab tu ancaman akhir zaman ini banyak mempengaruhi minda anak-anak kita, yang banyak terdedah dengan YouTube, terdedah dengan Google. Dan semua anak kita umur 2 tahun dah pandai main, dah pandai main tab. Betul tak? Pasal tak? Dalam umur 2 tahun tab kata boleh main game, relax ke? Lebih hebat daripada kita. Kalau nak main Candy Crush pun senyum je dia orang kan. Budak-budak sekarang umur 2 tahun dah harus main game. Kita umur 2 tahun baru nak start main game kan. Dia umur 2 tahun dah pandai main game. Ini kita kata ini ancaman akhir zaman. Jadi bila kita diancam dengan ini akhir zaman, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah agar anak-anak kita terbimbing, terpadu dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Sebab saya nak sedaraskan, saya nak tutup kuliah kita hari ini,
dengan satu hadis Rasulullah SAW, laqad taraktu fikum amrayn la tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kamu dua perkara, hendaklah kamu pegang teguh dengannya, saya kamu tidak akan sesat selamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pegang Al-Quran dan Sunnah Rasul. Didik anak kita dengan Quran dan Sunnah. Dan bina hidup kita, bina diri kita. Kita bina diri kita dengan Islam, maka kita dapat bina keluarga kita dengan Islam. Bila kita dapat bina keluarga kita dengan Islam, baru kita dapat bentuk masyarakat kita dengan Islam. Akhirnya baru kita akan membentuk negara Islam dan kembali terus kepada daulah Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kalian dulu dengan tasbih kafarat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.